Kita di sini untuk menang, karena itulah kita datang. Jangan cepat merasa lelah, jangan berhenti untuk melangkah, tak menyerah. Kemenangan ini milik kita, perjuangan tenaga dan jiwa. Cuba tengoklah topik dia. Cikgu cuba terangkan topik dulu. So, kita tengoklah. Okey, kita berada di dalam tema yang kedua. Tema yang diberi nama sebagai ekosistem dan kelestarian alam sekitar. Yang mana di bawah tema ini terdapat tiga tajuk besar lah. Biodiversity, ekosistem dan juga kelestarian alam sekitar. So, sekarang bab 9 ni adalah topik ekosistem ni . Okey. Jadi di dalam bab ini, bab 9 ekosistem ni, apa yang pelajar kena ingatlah, kena faham, pelajar nak kena tahu apa.
Jadi pelajar sepatutnya boleh mendefinisikan istilah spesies, istilah populasi, komuniti, habitat, nik, ekosistem. Okey, yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti apakah komponen biosis dan apakah komponen abiosis yang wujud di dalam ekosistem kita. Yang ketiga, pelajar dapat memerihalkan atau dapat menentukanlah, mencirikan apakah itu nutrisi autotrof dan nutrisi heterotrof. Seterusnya, pelajar mesti boleh berkomunikasi tentang komponen biosis mengikut aras trof. Seterusnya, pelajar dapat memerihalkan pengaliran tenaga dalam rantai makanan. Okey, seterusnya dapat menerangkan ataupun dapat memerihalkan piramid ekologi yang terdiri daripada 3 piramid lain, piramid kecil, piramid bilangan, piramid biogisim, piramid tenaga. So, kita akan cuba faham satu persatu apa yang dimaksudkan dengan piramid-piramid ini. Kemudian pelajar kena boleh mencerakinkan jenis interaksi di antara komponen biosis, iaitu hubungan parasitism, hubungan komensalism, hubungan mutualism, saprofitism, persaingan dan juga pemangsaan. Baiklah, seterusnya standard pembelajaran yang pelajar perlu capai adalah lagi menerangkan ekosistem paya bakau. Okey, paya bakau dari segi aspek komponen biosis yang ada di situ, abiosis yang ada di situ, penyesuaian pokok bakau. Okey, apa ciri-ciri dia, ciri-ciri yang ada pada pokok bakau untuk bolehkan dia hidup di habitat tersebut. Okey, bagaimana proses pengkolonian dan sesaran berlaku di kawasan paya bakau? Dan yang terakhir, apakah kepentingan paya bakau terhadap alam sekitar dan juga terhadap manusia ke, terhadap ekonomi ke? Okey. Okey, seterusnya lagi, dalam bab ini lagi, pelajar kena boleh menguraikan faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Okey. Seterusnya, pelajar dapat menganalisis data untuk menganggarkan saiz populasi. Boleh menganggarkan saiz populasi dengan menggunakan dua teknik tersebut. Teknik persimpulan kuadrat dan teknik tangkap tanda lepas tangkap semula. Baiklah, itu adalah apa yang pelajar perlu pegang dalam tangan. So, habis daripada belajar bab ini, so semua perkara-perkara ini harus difahami, harus difahami, diingat dan harus difahamilah. Okey. Kita pergi kepada pengenalan dia tentang Rizab Biosfera. Cikgu dah pernah terangkan hari itu, cikgu dah share itu kan. So, cikgu tak apalah, cikgu ulang Okey, Tasik Chini terletak di Malaysia ni, di negeri Pahang. Satu kebanggaan bagi Malaysia lah kan. Satu kebanggaan. Kenapa satu kebanggaan? Sebab dia adalah kawasan ataupun boleh tak kita panggil dia sebagai taman yang kaya dengan pelbagai jenis flora dan faunanya. Okey, tu ada banyak mana tu? Ada 138 spesies flora, 300 spesies hidupan bukan akuatik. Okey. 144 spesies ikan air tawar dan 304 spesies flora fauna. Jadi kelebihan semula jadi yang ada pada yang ada di Tasik Chini ini menyebabkan dia special lah. So dia diberikan anugerah oleh UNESCO ni. Pada tahun 2009, anugerah apa? Dianugerahkan sebagai Rizab Biosfera. Okey. Sebenarnya dekat dunia ni dah ada banyak dah Rizab Biosfera ni. Ada dah sebanyak 651. Kalau awak nanti belajar dalam bidang botani ataupun zoologi, boleh pergi berjalan-jalan ni kat semua negara.
Tengoklah kat mana lagi ni. Cari kat mana lagi 651 ni. Yang berada di 120 buah negara di seluruh dunia. Jadi kembali kepada tasik Cini, disebabkan ciri-ciri dia inilah yang melonjakkan imej dia sebagai satu destinasi pelancongan. Okey. Jadi ini perlu ada kesedaran lah untuk kita rakyat Malaysia dan juga rakyat-rakyat setempat lah, penduduk setempat di kawasan tersebut. Kena sedarlah bahawa pentingnya kita kena pelihara dan pulihara. Kalau rosak tu pulihlah. Kalau yang tak rosak lagi, so kita pelihara elok-elok. Macam tu So cikgu kongsikan dekat sini ada link-link yang menerangkan tentang tasik Cini, kelebihan-kelebihan di tasik Cini. Dan link yang terakhir ni menerangkan tentang sedikit, mungkin ada berlaku sedikit kerosakan di tasik Cini tu akibat daripada aktiviti-aktiviti manusia. Okey, so kita tengok 9.1. Kita ada berapa subtopik dalam bab ni? Kita ada 2, 9.1 dan juga 9.2. Okey. Okey, 9.1 tentang komuniti dan ekosistem. Manakala 9.2 kita akan tengok ekologi populasi. Ekologi populasi iaitu bagaimana kita nak menganggarkan saiz populasi dengan menggunakan dua teknik tadi, tangkap lepas dengan kaedah kuadrat. So kita cuba dululah faham 9.1 ni . Okey, so kita tengok dekat sini kita diperkenalkan dengan perkataan-perkataan yang ada dalam standard pembelajaran tadi. So kita kena faham apa itu spesies, populasi, komuniti dan juga ekosistem. So daripada gambar ni pun kita dah dapat faham ni. Kalau spesies ni satulah, satu spesies tu. Satu spesies haiwan tersebut. Okey. Okey, populasi pula, populasi ni terdiri daripada sekumpulan spesies yang sama. Contoh macam kat sini rusa ni kan. Sekumpulan rusa ni so kita panggil sebagai populasi rusa. Tak campur dengan haiwan-haiwan lain, tak campur dengan spesies lain lah. Tak campur dengan lembu, kubah, tak termasuk dengan ekosistem lah deh. Okey, so kita pergi kepada komuniti. Komuniti ni dia adalah tentang sekumpulan ataupun bukan sekumpulan. Dia terdiri daripada beberapa spesies dalam komuniti tu. Tengok sini ada sekumpulan rusa, ada kumpulan zebra, ada kumpulan ni kerbau. Ada banyak jenis spesies dalam komuniti tersebut. Okey. Manakala ekosistem pula dia sekali dengan persekitaran tu. Dia sekali dengan persekitaran yang ada lah faktor-faktor abiosis. Kalau haiwan-haiwan ni faktor biosis, so faktor abiosis pH, air, udara dan sebagainya lah. Okey, so kita tengok lagi istilah yang kita kena faham dalam 9.1 ni kan. Kita kena faham maksud habitat ni. Boleh tak kalau kita panggil rumah kita yang kita duduk ni sebagai habitat kita? Boleh tak macam tu? Selalu ni kita tak guna untuk manusia kan habitat ni. Kita guna untuk flora fauna lah kan. Okey. Habitat ialah persekitaran dan tempat tinggal semula jadi sesuatu organisma. Tengok ni. Habitat burung di dalam hutan. Okey. Habitat katak di dalam kolam. Jadi kolam tu merupakan habitat kepada katak. Hutan ni pula merupakan habitat kepada burung, tempat tinggal burung. Okey, so kita beralih lagi kepada konten yang seterusnya. Okey, kita nak faham maksud spesies ni. Spesies ialah sekumpulan organisma yang serupa boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Okey, populasi sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Okey, maksud dia ikan badut ni ke. Ni satu ikan badut. Ni maksudnya sekumpulan ikan badut ni dia boleh membiak sama-sama dia. Ikan badut dengan ikan badut dia boleh membiak. Dia boleh apa lagi dia sebut saat ni? Boleh menghasilkan anak sama-sama dia dah.
Kalau ikan badut dengan ikan mayu ni tak boleh. Dia tak boleh membiak dan dia tak boleh dia tak boleh menghasilkan anak. So dia kena spesies yang sama. So kita panggil sebagai populasi dah. Okey, tadi kita dah tengok dah kan komuniti ni macam mana, ekosistem ni macam mana kan. So cikgu tak explain lah. So kita beralih lagi. Okey, sekarang kita nak tengok Nick lah. Nick. Nick apa ni? Siapa ada dalam kelas kita ada nama Nick eh? Okey, kena faham dulu eh. Nick ialah peranan suatu organisma dalam ekosistem yang merangkumi tingkah laku serta interaksinya dengan komponen biosis dan abiosis di persekitaran habitat dia. Okey, maksud dia peranan organisma tersebut dalam tempat dia duduk tu. Okey, apa peranan dia, fungsi dia dan juga interaksi dia dengan komponen hidup dengan komponen bukan hidup. So kita dapat kelaskan kepada dua lah. Need ekologi, peranan dia kepada persekitarannya. Need spesies, cara sesuatu spesies berinteraksi dengan komponen biosis dan abiosis di persekitarannya. Okay, apa yang dia bagi dekat sini? Contoh Need sesuatu organisma boleh berubah-ubah ikut perubahan morfologi organisma tersebut. Contoh dia bagi dekat kita. Gambar-gambar ni dia melakukan metamorfosis dalam kisah hayat dia dia ada peringkat-peringkat dia tu metamorfosis. Mempunyai need yang berbeza bagi setiap peringkat hidup. Contoh masa dia jadi apa? Dia jadi beruncas tu fungsi dia lain. Dia mempunyai fungsi yang lain. So bila dia dah jadi rama-rama, dia lain pula dia fungsi dia kepada ekosistem dia tak sama. Okey, so kita beralih lagi. Baiklah. Kita nak kenal kepada komponen biosis dengan komponen abiosis ni. Kita nak kenal dah. Okey, pelajar kenal dah tu. Tak apalah, cikgu terangkan jugalah. Komponen biosis ni adalah komponen benda hidup. Okey, dia hidup lah. Dia hidup macam kita. Kita ni hidup kan. So kita hidup, kita nak duduk kat mana? Kita nak jadi pengeluar ke? Kita pengguna ke? Kita pengurai? Mestilah kita pengguna kan? Okey. Manakala komponen abiosis adalah komponen bukan hidup. pH dia tak hidup, suhu tak hidup, keamatan cahaya, topografi, iklim makro, kelembapan udara, semua ni tak hidup. Tetapi komponen abiosis ni dia mempengaruhi komponen biosis. Betul tak? Okey, ni cikgu dah bagi tugasan ni kepada pelajar ni. Okey, kenal pasti komponen biosis dan abiosis di padang sekolah. Atau di kolam di sekolah anda. Okey, cuba senaraikan. Cuba senaraikan. Ambil kat padang sekolah lah, kat padang sekolah kita. Ataupun boleh ambil di padang kita yang baru-baru nak buat di belakang sekolah kita tu. Kan? Boleh cuba fikirkan apakah yang komponen biosis dan abiosis yang ada dekat padang yang baru nak buka tu. Tak jadi padang lagi, dia masih hutan ke. Okey, so kita teruskan. Okey, pada tengok sini dah. So kita nak cuba faham lebih detail lah tentang faktor pH tadi. Faktor abiosis yang pertama iaitu pH. Cikgu bacakan untuk pelajar. Nilai pH sangat mempengaruhi taburan organisma di sesuatu habitat. Sangatlah dia mempengaruhi. Kebanyakan organisma disuka ataupun disesuai hidup di pH yang neutral. Betul ke? Betul ke? pH neutral kan? Ataupun hampir neutral. Okey. Dalam tanah tu merupakan habitat kepada beratus-ratus juta cacing serta mikroorganisma, banyak mikroorganisma lain, bakteria ke, kulak ke, protozoa ke. So kita kena fahamlah benda tu. Dalam tanah tu ada banyak mikroorganisma dia cakap. Jadi pH tu yang dalam tanah tu, kalau dia berubah sikit aja, dia dah cukup untuk mempengaruhi kehidupan mikroorganisma ini. Okey, saya dah bagi contoh lah. So, kita teruskan lagi. Faktor suhu pula dah. Faktor abiosis yang kedua iaitu suhu.
Okey, suhu mempengaruhi aktiviti dan fisiologi tumbuhan dan haiwan. Okey. Perubahan kecil akan menurunkan kadar metabolisme. Kan? Kerana enzim yang memungkinkan tindak balas sangat sensitif kepada perubahan suhu. Okey, 20 hingga 40 darjah Celsius, ada yang ekstrim. Okey, apa kat sini dia nak cakap dekat kita? Dia kata faktor suhu ni sama dengan faktor pH. Sama dengan faktor pH. Dia juga mempengaruhi aktiviti dan juga proses fisiologi dalam haiwan dan dalam haiwan dan juga tumbuhan lah. Okey. Kenapa? Macam mana dia mempengaruhi tu? Sebab bila kita sebut suhu dia ada enzim kan dalam badan tumbuhan, dalam badan haiwan tu ada enzim kan. Kita belajar sebelum ni. Enzim ni kan dia ada pH optimum dia ada suhu optimum dia kan. Di antara 37 hingga 40 kan. Jadi kalau berlaku perubahan sama ada meningkat atau menurun, so dia akan mempengaruhilah tindak balas enzim itu kan. Tindak balas enzim dalam tumbuhan ataupun haiwan tu, maka dia punya kadar metabolisme pun akan berubah lah. Akan menjadi rendah ke, jadi terlalu tinggi ke, kan. So kat sini dia cakap kebanyakan organisma dia sesuai pada suhu ni lah, 40 ke 20 banyak organisma. Tetapi janganlah kata tak ada langsung yang sesuai dengan suhu ekstrim. Suhu ekstrim di sini maksud dia terlalu tinggi atau terlalu rendah. Contohnya rubah ni dia hidup di suhu berapa? Pelajar cuba tengok balik suhu 45 tak silap cikgu. Dia boleh survive pada suhu 45 darjah Celsius dia boleh hidup. Manakala beruang kutub warna putih ni dia hidup di habitat tundra yang mana suhu dia negatif 14. Negatif 14 darjah Celsius. Okey, macam tu. So, kita beralih lagi. Okey, faktor yang ketiga, faktor keamatan cahaya. Faktor keamatan cahaya dan tempoh masa cahaya memancar di sesebuah kawasan sangat mempengaruhi taburan organisma, terutamanya tumbuh-tumbuhan yang akan menjalankan proses fotosintesis. So, bagi keamatan cahaya dia ada dua kat sini. Satu, keamatan cahaya yang menimpa kawasan tersebut. Dua, tempoh cahaya memancar pada kawasan tersebut. Okey, jadi dia akan mempengaruhi. Jadi kita ambil tempat yang pertama, lokasi yang pertama, hutan hujan tropika ni dekat mana? Dekat negara kita lah kan. Hutan hujan tropika ni bagi pokok-pokok yang tinggi kan, dia akan terdedah kepada cahaya yang tinggi kan. Tempoh masa pemancaran cahaya pun lebih lama. Okey. Okey, so dia memainkan peranan seperti kanopi macam itulah. Macam dia tutup tumbuh-tumbuhan yang rendah. Okey, manakala bagi pokok-pokok yang rendah pula, dia dapat keamatan cahaya yang rendah. Contohnya pokok-pokok pakis atau yang rendah-rendah seperti pokok pakis lah. Okey, so contoh yang kedua, tempat yang kedua hutan konifer. Hutan konifer ni dia beriklim sederhana kan. Dalam gambar ni. So dalam gambar ni kan nampak tak tumbuhan dia jarang-jarang, pokok dia pun tak tinggi sangat kan. So dia beriklim sederhana, keamatan cahaya dia rendah. Okey, kepadatan tumbuhan itulah yang menyebabkan kepadatan tumbuhan dia kurang. Pertumbuhan dia perlahan menyebabkan pokok tu menjadi saiz kecil dan kuranglah kepadatan tumbuhan tu, jari-jari macam tu. Tak lebatlah pokok tu. Okey, itu adalah dari segi keamatan cahaya. So kita beralih lagi kepada faktor topografi. Okey, faktor topografi.